kekasihmu terus hidup, jangan mati rasa itu. Bagaimana harus ku jalani tanpa kamu? Salahku karena terbiasa ada kamu. Apakah aku bisa melawan takdir kita? Aku hanya manusia biasa. Dingin hatimu berlalu pergi, getir jiwa tak siapa tahu. Hanya dia yang setia, jangan hilang rasa itu. Bagaimana harus ku jalani tanpa kamu? Salahku karena terbiasa ada kamu. Apakah aku bisa melawan takdir kita? Aku hanya manusia biasa. Harus ku jalani hidup tanpa kamu? Apakah aku bisa melawan takdir kita? Aku hanya manusia biasa. Oh, itu dia persembahan daripada Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. Persembahan yang memukau untuk pagi 13 September 2023. Wow, tak habis lagi Mahayati.
Okey. Dah habis ke tadi? Dah habis lama dah. Kalau Dapat sangat Wak Mahayati ya? Aina Abdul dia start dia pejam mata bila dia nak mula menyanyi kan. Okey. Saya bila saya nak memulakan pengacaraan saya akan pejam mata dulu. Wah. Untuk saya feel. Baru hari ni saya nampak. Baru hari ni Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan hari ini baik-baik saja ya. Ya. Dan bila sebut tentang rasa, kata orang hidup ni kena ada pelbagai rasa. Kena ada pelbagai warna. Rasa sedih, rasa gembira, rasa disayangi, rasa dikasihi, rasa dihormati, dihargai kerana ia akan melengkapkan rencah kehidupan kita. Awak rasa apa hari ni? Saya rasa sungguh sepi pada hari ini. Kenapa? Baru je tadi kita dihiburkan Aina. Bila kita dengar suara Aina Abdul, kita rasa kesepian itu menjelma. Kan? Banyak pula perisian. Okey, apapun kita harapkan dengan suara Aina Abdul dapat menghidupkan pagi anda pada pagi ini dan saya percaya jutaan peminat Aina Abdul telah pun melekat di TV3 hari ini, di Malaysia hari ini pada hari ini untuk menyaksikan persembahan daripada Aina Abdul tadi. Semalam kalau kita lihat persembahan Aina Abdul di tengah-tengah Bukit Bintang. Okey, kita tengok ni. Bersempena dengan sidang media A Night with Aina Abdul 3.0 semalam. Siapa boleh bayangkan sidang media di tengah-tengah lautan manusia di Bukit Bintang. Inilah yang dikatakan cukup unik dan luar biasa penyanyi yang bersuara lunak dan lantang ini. Okey. Baik, seterusnya juga kita nak bawakan Aina Abdul lah. Kalau kita dah bercerita tentang lagu Jangan Mati Rasa Itu, kita nak tahu juga apa yang terkandung di sebalik liriknya. Kita nak jemput Aina juga. Kita nak panggil Aina Abdul, silakan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasihlah Aina Abdul menyanyikan kepada kita lagu. Pagi-pagi lah. Pagi-pagi lah. Tak adalah suara pagi sedap tu. Kalau begitu suara paginya. Wow, hebat tapi sangat. semalam satu Bukit Bintang dah kenal awak. Sebelum ni pun dah kenal lah. Takkan dia cakap kan, satu hari nanti satu Bukit Bintang ke kenal kau. Kan. Jadi Aina Abdul semalam. Aina, tapi sebelum tu nak tanyalah nak buat sidang media sebegitu rupa mengambil masa berapa lama untuk macam nak plan idea macam semalam tu. Sebenarnya agak susahlah, tidak mudah untuk berada di tengah itu sebab kita nak adakan lesen untuk buat persembahan di tengah tu kena ada lesen and then berlanjawan juga agak tinggi tapi kita memang nak all out untuk 3.0 ini. Kita nak bawakan orang kata daripada PC kita dah ada kelainan jadi sampai ke hari konsert nanti pun ada kelainan juga. Pasti peminat-peminat tak sabar sebenarnya. Okey, sebelum kita nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan konsert yang bakal diadakan, kita nak tahu juga bila sebut tentang Jangan Mati Rasa Itu, pastinya Aina ada tafsiran tersendiri. Okey, sebenarnya lagu Jangan Mati Rasa Itu ni antara lagu saya rasa antara semua karya yang saya tulis, lagu ni paling dekat dengan hati saya kerana sewaktu saya menulis lagu ni I think I'm at one of the lowest point of hidup saya sewaktu itu. Saya buat tahun ini juga. Tapi kadang-kadang orang cakap kenapa Aina nak sedih-sedih kan? Aina ada a good team and then Aina ada tulang belakang yang kuat. Alhamdulillah. Tapi saya seorang manusia biasa. Kadang-kadang kita juga ada rasa macam we are not doing enough and kita rasa macam we are sometimes begging for someone's love, Dan itulah tafsiran lagu ini. Jangan Mati Rasa Itu ni boleh diaplikasikan kepada apply to any konteks hubungan bersama Tuhan, hubungan bersama kawan baik, pasangan. Jadi saya juga nak cakap dengan peminat, jangan mati rasa itu terhadap Aina Abdul. Lagu ini juga merupakan lagu runut bunyi juga untuk drama Rajuk Kiran, Rajuk Karina. Kerana tu yang kawan saya tu. Okey, jadi bila Aina Abdul, apabila Aina dah menyanyikan sesebuah lagu, saya rasa Aina akan menyampaikan dengan penuh rasa, dengan feel yang tersendiri kan. Apabila Aina menyampaikan lagu ini, lagu Jangan Mati Rasa Itu tu, apa yang mungkin Aina boleh gambarkan, apa yang mungkin Aina puas hati tak dengan lagu ciptaan Aina ini dan apabila Aina deliver lagu ini, Aina? Saya kali ini saya puas hatilah sebab ini adalah pembuatan lagu yang saya rasa paling lama juga nak siap. Kerana kali ini saya bekerjasama dengan Mac Chu, seorang music director yang tersohor yang di sebalik
balik legend seperti Datuk Sheila Majid. Jadi saya rasa nervous juga sebab Mac Chu ni dia travelling around the world tau. Jadi pembuatan lagu ni remotely, banyak daripada kita punya discussion semua WhatsApp, kita tak berjumpa pun. But at the end of the day, bila kita berdua inginkan sesuatu yang luar biasa terjadi, siap juga lagu ni, ambil masa dalam almost 3 bulan lah nak siap. 3 bulan saja dapat memberikan hadiah istimewa untuk peminat-peminat Aina. Okey, kita nak sentuh sikit konsert Aina ini. Mungkin bila sentuh tentang keistimewaan, pasti akan ada surprise-nya kan. Cuba kita nak tahulah apa mungkin janji Aina untuk peminat-peminat setia bagi konsert ini. Okey, untuk peminat-peminat saya yang akan datang, insya-Allah saya boleh menjanjikan it's going to be a night that we will all cry together, we will laugh together, we all will sweat together sebab di 1.0, 2.0 saya berpeluh di atas pentas tu, tapi kali ni saya nak satu Aziata tu bersama-sama dengan saya, orang kata pegang emosi Aina Abdul tu sama-sama. Bila tu? Pada 18 November 2023 di Aziata Arena. Lebih kurang tempoh sebulan lagi. Ya, jadi jangan lupa siapkan diri anda pakai baju warna merah ramai-ramai. Sama dengan Aina Abdul. Tapi malam tu tema dia ada apa? Aina Abdul. Okey. Tema dia Aina Abdul. Tema dia Aina Abdul. Unik lah. Yes. Boleh datang beramai-ramai dengan keunikan yang tersendiri. Betul lah. Bukan saja Aina Abdul saja yang mungkin berfashion di luar kotak. Mungkin kita juga sebagai peminat juga kan. Mungkin boleh mengambil kesempatan pada konsert nanti pada 18 November nanti di Aziata Arena. Kita doakan yang baik-baik saja untuk Aina dan karyanya. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi ya. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kami nak bawakan pemerhatian penonton Nemeshai untuk perkongsian keselamatan anak-anak dalam kenderaan. Jadi anda jangan ke mana-mana. Semakin banyak kabar mengenai kemalangan melibatkan kanak-kanak, terutamanya bayi yang tercampak keluar dari kenderaan. Biarpun kejadian ngeri itu tidak mengenal siapa dan masanya, namun jika ada ikhtiar, sudah pasti dapat mengurangkan risiko kemalangan yang merangkut nyawa. Penggunaan kerusi kenderaan kanak-kanak atau car seat penting untuk menjamin keselamatan mereka. Mengenal pasti jenis car seat yang akan digunakan sama ada untuk bayi yang baru lahir, bayi yang berumur 9 bulan hingga lingkungan 2 atau 3 tahun dan kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun. Letakkan di tempat duduk penumpang, bukan bersebelahan pemandu. Laraskan arah tempat duduk kereta, pastikan tempat duduk bayi selamat dikunci. Jika kerusi kereta sudah siap, dudukkan anak. Pastikan kedudukan selesa sama ada leher, tangan dan kaki. Tali pinggang keledar kereta mesti diikat dan dikunci dengan selamat sehingga anda mendengar bunyi klik. Tujuan kunci keselamatan kanak-kanak di pintu belakang kebanyakan kereta adalah untuk mencegah penumpang kerusi belakang, terutama kanak-kanak, daripada membuka pintu semasa kenderaan itu bergerak. Tidak dinafikan, masih ramai lagi ibu bapa yang meriba anak ketika berada di kerusi penumpang hadapan. Tindakan ini mengundang risiko paling tinggi bakal dihadapi sekiranya terlibat dalam kemalangan. Mula-mula memang anak ada rasa nak keluar daripada kasih itulah sampai dalam menangis. Tapi saya biar je sampai dia rasa selesa sebab saya banyak driving kan. So memang wajib lah benda tu. Dah semasa kita memandu, kita kadang-kadang tidak sengaja untuk brek secara mengejut. Anak kita boleh terjatuh dan mengakibatkan kecederaan di kepala, di tengkuk. Jadi penggunaan kasih ni amat berbaloi. Walaupun harganya agak mahal, tetapi bagi saya nyawa itu adalah lebih penting. Anak pertama saya, waktu mak dia pregnant lagi, saya dah planning untuk beli kasih. Sekarang, dia dah setahun. So, saya tukarlah kasih yang lagi sesuai dengan saiz dia. Apakah tip keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan dan apakah pula risikonya? Sejauh mana tindakan penguatkuasaan boleh diambil? Ikuti diskusi bersama panel. Okey, mengikut statistik yang dikeluarkan daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, daripada tahun 2012 sehingga tahun 2021, seramai 1,252 kes kemalangan maut
mengorbitkan kanak-kanak berusia di bawah 10 tahun. Jadi ianya merupakan angka yang sangat-sangat serius yang perlu diambil berat oleh segelintir daripada ibu bapa. Okey, baik. Hari ini kita nak membawa perbincangan ini untuk memberi kecaknaan dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan ibu bapa sendiri. Kita akan adakan diskusi ini secara dalam talian bersama dengan TS Nur Faradila Paiman, Pegawai Penyelidik Unit Keselamatan Kenderaan Penumpang, Pusat Penyelidikan Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik VSB Myros. Sebenarnya yang berlokasi di Kajang ketika ini. Assalamualaikum, Puan Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Seperti kita sedia maklum, hari ini kita nak membawakan perbincangan berkenaan dengan keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan. Kalau sebagai pembukaan terlebih dahulu, Puan boleh kongsikan kepada kami berkenaan dengan mungkin situasi ketika ini. Bagaimana sebenarnya kita melihat senario dalam kalangan terutamanya ibu bapa sendiri mengambil kepekaan terhadap isu ini? Okey, kita boleh lihat dari segi penggunaan. Okey, penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak kalau kita tengok di jalan raya daripada data yang kita ada, terdapat sedikit sahaja ibu bapa yang menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak ini. Masih ramai lagi ibu bapa yang memangku anak-anak mereka di dalam kereta tanpa menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun kasit. Kasit ni kita panggil, kita juga gelarkan kerusi keselamatan kanak-kanak, kasit ataupun CRS, Child Restraint System. Ya, Rina? Ya, okey. Okey, kalau kita lihat memang sekarang ini mungkin kecenderungan ibu bapa untuk nak membeli kasit ni mungkin ada segelintir daripada kita ni mungkin berkira-kira lah kan, nak membeli kasit ni sebab apa? Sebab mungkin harganya yang agak mahal dan sebagainya. Jadi mungkin ada langkah alternatif yang dibuat daripada pihak Myros sendiri dan juga daripada kita nak melihat kesannya kepada pengguna sendiri. Puan Farah. Okey, dari segi pembelian ataupun dari segi harga, kita telah jalankan kerjasama antara Myros dan juga pihak-pihak kerajaan yang lain untuk cuba untuk mengurangkan harga kerusi keselamatan kanak-kanak. Okey, kalau kita tengok di pasaran sekarang, kerusi keselamatan kanak-kanak ada sahaja yang berharga di antara RM59 bermula dari RM59. Okey, itu adalah booster seat sahaja, booster cushion kita panggil. Okey, tetapi ia tidak sesuai untuk bayi. Untuk bayi mungkin harganya lebih tinggi dan juga bermula daripada 100 lebih dan ke atas. Okey, dari segi untuk Myros, kami juga menjalankan kerjasama dengan penjual dan pengedar kerusi keselamatan kanak-kanak sendiri untuk cuba untuk mengurangkan harga bagi memastikan ibu bapa dapat membeli dengan harga yang berpatutan dan mampu untuk mereka. Baik, selain daripada kita berbincang tentang faktor harga ini yang mungkin kadang-kadang memberi beban kepada golongan ibu bapa, tapi kita nak tahu jugalah, kalau satu ketika dulu memang ianya diwajibkan untuk setiap anak-anak ini mempunyai kerusi mereka sendiri dalam kereta, tetapi kita melihat mungkin dari segi keperluannya, Puan Farah mungkin boleh kongsikan fungsi kerusi ini dalam kenderaan. Okey. Kerusi keselamatan kanak-kanak ini sangat pentinglah kepada ibu bapa. Okey, penggunaan dia adalah kita perlu sediakan seawal yang boleh. Okey, daripada 1 hari baru lahir ataupun seusai kita keluar daripada hospital selepas bersalin, kita boleh mula menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak kasih kepada anak-anak kita. Didikan dari awal merupakan asas utama untuk membentuk disiplin anak, untuk menggalakkan mereka menggunakan CRS sehingga mereka mencapai usia 12 tahun atau sehingga berat mencecah 36 kilogram atau tinggi sehingga 136 cm. Ya, Rina, memang sebenarnya ibu dan ayah perlu sediakan kerusi keselamatan kanak-kanak sehingga anak tu mencecah sehingga 12 tahun sebenarnya. Bila mereka telah melebihi 136 cm, barulah mereka sesuai untuk menggunakan tali pinggang keledar dewasa tanpa bantuan kasit ataupun booster seat. Jangan kita ingat yang mana fungsi kerusi keselamatan untuk kanak-kanak ni untuk bayi sahaja ya. Ada juga untuk kanak-kanak yang berusia di bawah 12 tahun. Harus juga menggunakan kerusi keselamatan ni. Tapi ada juga yang mungkin tidak memahami konsep untuk nak meletakkan kerusi keselamatan kanak-kanak ni. Ada yang letak di bahagian depan ataupun yang letak di bahagian belakang pun terbalik dan sebagainya. Mungkin boleh Puan bagi tahu sendiri cara penggunaan kerusi keselamatan untuk kanak-kanak ni.
Okey, kasut ni mempunyai pelbagai jenis. Dia pelbagai spesifikasi mengikut berat dan ketinggian anak. Pemilihan kasut yang sesuai dengan ciri fizikal anak dan juga yang sesuai dengan kereta kita gunakan adalah amat penting. Okey, saya galakkan ibu bapa jika baru ingin membuat pembelian, boleh pergi terus kepada kedai-kedai yang mempunyai advisor. Advisor ni adalah mereka yang telah dilatih dan bertauliah, yang telah dilatih oleh Myra sendiri di bawah program latihan keselamatan penumpang kenderaan MyCosP. Boleh terus ke kedai dan mendapatkan nasihat daripada advisor kita yang kita gelar Koza, ataupun yang lebih tinggi sikit kita panggil Kozi lah, instructor. So mereka ni boleh memberi nasihat, boleh membantu ibu bapa untuk memilih kerusi yang sesuai untuk anak, dan juga membantu sekiranya ibu bapa mempunyai masalah pemasangan kasut, so mereka boleh nasihatkan bagaimana cara yang betul dan sebagainya. Tapi untuk panduan ibu bapa, untuk anak yang masih bayi, kita perlu gunakan dari kurang daripada 18 kg. Anak tersebut perlu menghadap ke belakang dan kita letakkan anak kita yang paling kecil di tempat penumpang belakang, di kerusi belakang, dan menghadap ke belakang. Itu lebih selamatlah. Dan kerana ia menjauhi daripada risiko impak kemalangan. Okey, baik Puan Farah, kalau kita ikutkan, bukan saja kita nak sentuh berkenaan dengan CRS ini, tetapi kita melihat kelaziman dalam kalangan masyarakat kita bila kita nak memulakan satu perjalanan, kita akan contohlah balik kampung kan, bawa anak-anak balik semua sekali, pastinya dalam keadaan suasana anak yang ramai ni ada yang di pangkuan ataupun di riba, dan penggunaan kasut ini bukanlah menjadi keutamaan mereka. Dari segi risiko sebenarnya kita melihat yang menjadi kelaziman ni, riba anak-anak ni bagaimana? Okey, memangku anak ni kita memang boleh lihat kadang-kadang pemandu sendiri memangku anak. Bukan sahaja penumpang, even pemandu juga kadang-kadang dalam situasi yang mereka tidak boleh elakkan, mereka terpaksa memangku anak mereka. Memangku anak ketika kenderaan bergerak akan membiarkan anak menikmati pemandangan sambil mengeluarkan badan separuh di tingkap kereta adalah perbuatan yang membahayakan anak tersebut. Fazli dan Rina dan juga penonton di rumah, di dalam pemanduan, pasti ada ketika kita perlu memperlahankan kenderaan secara tiba-tiba. Risiko untuk anak itu tercampak, terjatuh ke bawah tempat duduk atau lebih teruk jika tercampak keluar dari kenderaan, pasti ada. Ini boleh membahayakan nyawa mereka dan juga keselamatan anak kita lah. Okay. So persepsi kita sebagai ibu bapa atau orang dewasa, kita anggap diri kita ni berupaya ataupun mampu untuk mengawal situasi walaupun ketika kecemasan. Kita mampu untuk pegang anak kita supaya tidak jatuh sekiranya kenderaan berhenti mengejut. Tapi sebenarnya yang lebih mengejutkan, dalam situasi yang lebih kritikal, badan kita sendiri boleh menjadi penyebab kepada dan menghempap anak kita dan mengakibat kecederaan yang lebih serius kepada anak. Dengan adanya teknologi beg udara di kereta-kereta yang baharu sekarang, akan menambahkan lagi risiko anak tersepit dan juga menambahkan lagi kecederaan kepada mereka lah. Apabila apatah lagi jika pemandu itu memandu sambil meriba anak mereka. Beg udara dan steering kereta boleh menjadi musuh utama dan juga menjadi punca kepada kecederaan yang lebih serius kepada anak. Banyaklah risiko-risikonya. Anda kata kalau kita tak meletakkan anak kita tu di dalam kerusi keselamatan kanak-kanak. Okey, kita nak bercakap sikitlah tentang fungsi child lock ini sendiri. Ada yang mungkin di antara kita mungkin perasan child lock ni, tapi mereka mungkin tidak kurang memahami konsep fungsi child lock ni. Mungkin Puan Farah boleh kongsikan sedikit? Okey, untuk child lock pula, dia adalah satu kita panggil teknologi otomotif yang dibina oleh pengedar kereta, dan dia diletakkan pada pintu kiri dan kanan tempat duduk belakang. Okey, kanak-kanak sifat mereka ni suka explore, bermain dan mencuba. Itu normal pada kanak-kanak. Lagi-lagi bila mereka travel ataupun bergerak dengan suasana yang monotonous, duduk terkurung dalam kereta, dalam kasit. Lepas tu ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang lebih kreatif lah bagi mengelakkan kebosanan. Sebab bila mereka bosan ataupun mereka dah
tak boleh nak kawal diri, mereka akan mereka lebih panjang dan cuba benda-benda baru. Itu yang terjadi, kes-kes kanak-kanak membuka pintu kereta dengan sengaja. Okey, so ketika kenderaan bergerak. Okey, so child lock ni membantu untuk bila kita setkan child lock itu kepada keadaan aktif, dia membantu untuk menghalang kanak-kanak daripada membuka pintu daripada bahagian dalam. Tapi kita sebagai ibu bapa perlu keluar untuk membuka pintu itu sendiri daripada ancaman di luar lah. Okey, pintu yang di luar. Okey, baik. Saya percaya. Silakan. Okey, child lock ni berfungsi untuk mengunci pintu dan tidak membiarkan pintu tersebut dibuka daripada dalam kan. So ini akan membantu ibu bapa sekiranya mereka tidak mengunci atau menutup pintu dengan cermat. Okey, so bila dalam keadaan selekoh ataupun ketika mengambil membelokkan kenderaan, boleh juga terjadi pintu kereta terbuka dan anak keluar. So gunakanlah child lock untuk mengelakkan situasi ini daripada berlaku. Sebenarnya banyak risiko jika kita tidak betul-betul mengambil ia sebagai satu kesedaran dan kepentingan sebenarnya memikirkan tentang keselamatan anak-anak dalam kenderaan. Apa pun kita nak ucapkan, terima kasih kepada Puan T.S. Nur Faradila Paiman, Pegawai Penyelidik Unit Keselamatan Kenderaan Penumpang, Pusat Penyelidikan Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik VSB daripada MIDOS untuk perkongsian yang saya kira dapat memberikan kesedaran untuk rakyat Malaysia terutamanya dalam kalangan ibu bapa. Terima kasih. Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Okey, jadi kepada anda semua, saya ada pengalaman sendiri tau. Masa saya kecil, bila ayah saya corner, saya terkeluar. Oh ya. Nasib baik saya pegang pintu kereta tu rapat-rapat. Sebab fungsi child lock tu penting. Masa dulu kereta tak ada child lock. Nasib baik saya pegang kuat kan. Jadi dengan kata orang tu, kita endahkan ya, ambil mudah tentang perkara ini. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada bayi ke ataupun ada anak-anak berusia bawah 12 tahun, gunakanlah kasit ataupun kursi keselamatan untuk kanak-kanak. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami selepas ini. Ya. Happy birthday Berita Harian ulang tahun ke-66. Happy birthday, happy birthday. Dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada BH yang ke-66 dan semoga BH terus sukses dan siarkan berita-berita yang sahih. Mungkin ada di kalangan kita membesar dengan Berita Harian, makanya kita harus menyokong BH ni sampai bila-bila. Jadi saya doakan agar BH ni akan terus berjaya dan terus menyampaikan segala info terbaik untuk rakyat Malaysia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, selamat ulang tahun yang ke-66 untuk akhbar Berita Harian yang diwujudkan bermula 1 Julai 1957, yang suatu ketika dahulu penubuhan Berita Harian ini adalah untuk memberikan kepada kita berita-berita berkisarkan tentang kemerdekaan. Jadi untuk itu, kita nak bercakap tentang Berita Harian ulang tahun yang ke-66. Kita bersama dengan pengarang urusan kumpulan The New Straits Times Press Malaysia Berhad, merangkap pengarang kumpulan BH, Datuk Zaini Kamarul Zaman. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Fazli. Selamat ulang tahun. Afad. Datuk pun tahu ya. Okey, selamat ulang tahun ke-66. Terima kasih. Untuk Berita Harian. Jadi sebagai pemula mungkin boleh ceritakan sikitlah tentang sejarah penubuhan Berita Harian ni daripada awal penerbitannya sampailah waktu sekarang ni Datuk. Okey, Fazli, Afad ke Fazli? Mana-mana boleh Datuk. Terima kasih Datuk. Okey, Fazli. Berita Harian ini diterbitkan oleh The New Straits Times Press Malaysia Berhad. Ya. Bermula pada 1 Julai 1957. Okey, asalnya Berita Harian ini ialah translation ataupun dialih bahasa daripada akhbar New Straits Times kepada bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Dan pada ketika itu kebanyakan berita ialah translation. Dan pada masa itu kita punya pengarang pertama dia ialah Allahyarham Tan Sri Abdul Samad Ismail. Ya. Dan selepas itu Berita Harian terus berkembang dengan melantik ataupun mengambil wartawan-wartawan kebanyakannya daripada kalangan sastrawan ataupun yang aktivis sastra menjadi reporter dan juga editor di Berita Harian lah pada ketika itu. Dan seterusnya kita terus berkembang lagi. Pada asalnya kita hanya ada
muka surat, 8 muka surat saja. Dan kita berkembang lagi dengan pada ketika itu hanya berita-berita semasa, berita termasuk berita daripada luar negara. Kemudian kita berkembang lagi, kita wujudkan ruangan segmen ekonomi, berita bisnes, hiburan dan juga pendidikan. Dan itulah perkembangan berita harian daripada 1957 pada 1 Julai dulu 1957 sempena dengan ditubuhkan ataupun diwujudkan Akhbar Berbahasa Melayu itu ialah untuk mengisi kemerdekaan. Itu tujuan utama berita harian pada ketika itu. Jadi itulah sebagai permulaannya kisah berkenaan dengan perjalanan berita harian daripada dulu sampailah sekarang ni. Okey, mungkin Datuk juga boleh perjelaskan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan slogan wadah pembaharuan yang dibawa oleh BH, Datuk. Okey, ini terima kasih, ini sangat menarik. Wadah pembaharuan ini sebenarnya berita harian ini sejak 1957 lagi kita menggunakan pelbagai slogan, kan. Tetapi apabila berkembangnya berita harian dan industri media, kita mengubah kepada wadah pembaharuan. Jadi ini sangat menarik. Saya nak ceritakan sikit bagaimana kita dapat wadah pembaharuan ni. Itu saya kongsikan, ini ialah akhbar yang kita terbitkan semula di berita harian pada 1 Julai yang lalu. Kita tampilkan di muka hadapan kita ialah akhbar yang pertama berita harian yang kita terbitkan, dan ini ialah akhbar muka surat depan yang sebenar, tapi ini ialah keluaran khas, edisi khas keluaran khas di muka depan. Jadi saya nak ceritakan sikit bagaimana kita dapat wadah pembaharuan ni. Pada ketika itu sempena Hari Kemerdekaan Malaysia, Hari Kemerdekaan negara kita, kita mendapat perutusan daripada Raja-Raja Melayu yang kita siarkan di muka depan. Kalau diberi keizinan, saya nak bacakan apa perutusan daripada Raja-Raja Melayu itu. Bagaimana idea wadah pembaharuan ni yang kita timbulkan. Surat khabar yang bebas lagi tiada berpihak dan yang mengeluarkan perkabaran yang benar serta memberi teguran yang adil dan membina walau dalam apa bahasa jua pun, tetap akan memberi faedah besar kepada negeri. Surat khabar bahasa Melayu yang sedemikian ini tersangatlah dikendaki di negeri ini. Tambahan pula, apabila negeri ini mendapat penuh kemerdekaan, supaya dapatlah pembacanya berfikir dengan sendirinya, dengan tidak dipengaruhi oleh apa-apa fahaman jua. Better sekalian harapkan surat khabar berita harian ini akan dapat sokongan dan kejayaan yang penuh di dalam alam persurat khabaran di negeri ini. Itu ialah perutusan daripada Raja-Raja Melayu sempena akhbar berita harian yang pertama. Jadi itu berlaku pada 66 tahun yang dulu. Maksudnya mesej daripada Raja-Raja Melayu ini betapa pentingnya media untuk membentuk pemikiran rakyat dan menjadi sebagai satu wadah untuk kita menyuarakan hasrat rakyat dan juga untuk mengisi kemerdekaan. Inilah puncanya kenapa kita pakai wadah pembaharuan sebagai berita harian. Baik, Datuk, kita kesudukan masa ni, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan ada beberapa saat saja ni. Apakah yang mungkin Datuk boleh kongsikan BH ni kekal relevan untuk masyarakat sekarang ni, Datuk? Alhamdulillah, walaupun selepas 66 tahun berita harian terus kekal relevan sebagai wadah pembaharuan untuk memaklumkan segala apa yang berlaku di negara kita, menyampaikan maklumat, dan yang paling penting sekali ialah penyebaran maklumat yang tepat dan tidak palsu. Itulah antara berita harian, apa yang berita harian hasratkan, mainkan peranan sebagai media di Malaysia ini. Yang paling penting polisi berimbang, tepat dan adil. Itu yang dikeluarkan daripada polisi yang kita gunakan untuk berita harian. Baik, terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi tak terlambat untuk kami semua ucapkan selamat ulang tahun ke-66 untuk berita harian. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda dapatkan berita harian. Kita ingin berhenti pada seketika. Anda jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kempen Beli Barangan Malaysia ini merupakan inisiatif bagi mempertingkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualiti produk tempatan. Tahukah anda, sokongan yang anda berikan dapat menjana pertumbuhan ekonomi domestik, menyokong bukan saja dengan membeli, malah dengan follow, like, share di semua platform media sosial Kempen Beli Barangan Malaysia. Juga merupakan sebahagian dari tanda sokongan. Sokong produk tempatan, kalau bukan kita, siapa lagi? Okey, baiklah. Sekarang ni kita berada di pekarangan Sri Pentas. Seolah-olah kita berada di sebuah mini karnival. Ya, betul. Bukan sembarang mini karnival. Ini beli barangan buatan Malaysia. Kempen yang saya percaya inisiatif kerajaan hampir 4 dekad lamanya. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kempen beli barangan buatan Malaysia ini. Bersama kita yang berbahagia, Datuk Rohaizi Bahari, Pengarah Kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kita nak lalukan kehadiran. Selamat datang, Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada MSI sudi mengundang kami KPDN dan juga rakan-rakan perniagaan. Meriah hari ini ya, Datuk ya. Datuk teruja sebab ada crowd hari ya, ini. Betul. Okey, kita nak tahu sebenarnya sedikit latar belakang berkenaan dengan kempen ini, Datuk. Silakan. Kempen ini adalah merupakan susulan daripada kempen beli barangan buatan Malaysia yang telah dianjurkan oleh kerajaan sejak tahun 1984 lagi. Jadi dah hampir 40 tahun. InsyaAllah tahun depan genap 40 tahun lah kempen beli barangan buatan Malaysia ni. Dan kita dah dijamakan semula program ni kepada KBBM, Kempen Beli Barangan Malaysia. Jadi kita perluaskan lagi skopnya sejak tahun 2009 kita gunakan nama Kempen Beli Barangan Malaysia. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga apakah mungkin antara inisiatif-inisiatif yang dijalankan daripada pihak kementerian dalam nak mengembangkan lagi program ini, Datuk? Ada beberapa program yang kita jalankan untuk bagi tahun 2023 ni. Antaranya saya kata ada lebih kurang 5 program. Yang pertama, kita permakasaan produk tempatan di dalam industri peruncitan. Ini kita lebih kepada berikatkan untuk promosi jualan produk tempatan dan juga kerjasama dengan rakan-rakan strategik kita lah, pasaraya hypermarket. Program kedua, pemerkasan produk tempatan melalui platform dan talian, marketplace Shopee, Lazada dan sebagainya. Itu ramai sekarang ni. Kalangan generasi muda dah mahir dengan selok-belok jual beli di market online ni. Yang ketiga adalah Karnival Barangan Malaysia. Yang ni yang kita laksanakan sekarang ni. Dan juga siri jelajah mini. Jadi untuk tahun ni kita ada 5 siri jelajah mini mengikut zon, iaitu ada 5 termasuk di Sabah dan juga Sarawak. Dan juga Karnival Barangan Malaysia kemuncaknya nanti ada pada bulan 12 nanti. Yang itu akan merangkumi semua produk-produk, sama ada makanan, perkhidmatan, barangan dan sebagainya nantilah. Dan kita juga ada jualan bertema segmen khusus. Kita gunakan dengan rakan-rakan strategik seperti untuk tahun ni ada 2, fashion dan juga craft tangan. Fashion tengah berjalan sekarang ni, Fahrenheit 88 dengan kerjasama rakan strategik kita dengan Malaysia Designer Association Malaysia, Bumiputera Designer Association, dan akan berakhir pada 25 September tadi. Baik, Datuk, kalau kita lihat trend sekarang ini kan, dulu berlakunya pandemik, kemudian isu ekonomi global dan juga kegawatan. Bagaimana mungkin dari segi pencapaian KBBM ini sepanjang tahun lepas, dan bagaimana pula pelaksanaan inisiatif KBBM 2023 dalam meningkatkan kuasa membeli pengguna? Kita pertama sekali kita akuilah juga dari segi trend pembelian kita nampak ada pengurangan kerana selepas COVID dan beberapa isu berkaitan dengan ekonomi negara dan sebagainya, ada trend pembelian yang menurunlah. Kalau kita bandingkan antara 2021 dengan 22, kalau kita lihat tahun 22 contohnya ada penurunan sebanyak 18% berbanding tahun 2021. Dan namun ada satu fakta yang menarik. Dari segi stok keeping unit atau jenis barangan yang dijual ada peningkatan 67%. Walaupun bilangan nilai jualan menurun, tapi stok keeping unit SKU tu meningkat 67%. Jadi kita dapat simpulkan kat sini, walaupun nilai, tapi banyak lagi barangan-barangan kecil atau nilai-nilai yang barangan nilai rendah yang telah dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha kita lah. Jadi untuk tahun 2023 ni kita nak menyemarakkan lagi pembelian dan industri penjualan peruncitan dalam negara. Jadi kita, kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang sebanyak 10 juta ringgit untuk kita mempromosikan Karnival Barangan Malaysia ni. Jadi kita harap ramai rakyat Malaysia sekarang ni akan bersama-sama dengan kita untuk
membantu industri. InsyaAllah beli barangan Malaysia. Okey, tadi Datuk ada bercakap juga tentang on ground event dan juga mengenai karnival barangan Malaysia dan juga jelajah mini KBM. Mungkin Datuk boleh kongsikan tentang pelaksanaannya dan di mana lokasinya dan tarikh-tarikh pelaksanaannya. Mungkin kita boleh pergi ramai-ramai nanti. Okey, untuk tahun ni jelajah mini itu kita ada 5 dan kita dah bermula pada 25-27 Ogos yang lepas di Kuantan dan seterusnya kita akan ada di 4 zon lagi, iaitu di zon Sabah pada 15 hingga 17 September 23 di Kota Kinabalu, zon utara pada 21 hingga 23 September di Alostar, dan di zon selatan 5 hingga 7 Oktober di Johor Bahru, dan juga akhir sekali zon Sarawak pada 20 hingga 22 Oktober di Miri. Dan akhir sekali saya kata tadi, ground event yang terbesar adalah Karnival Barangan Malaysia yang julung-julung kali kita adakan. Kita akan adakan di IOI Putrajaya pada sempena cuti sekolah nanti pada 13 hingga 17 Disember. Yang ini akan merangkumi ke semua sektor, makanan, perkhidmatan, barangan kenderaan otomotif dan sebagainya, perabot dan sebagainya. Semua yang kita katakan daripada Malaysia. Barangan buatan Malaysia. Lah ya, mega, kita katakan mega. Baik, mungkin sedikitlah mesej yang ingin Datuk sampaikan kepada semua, terutamanya penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan kempen beli barangan Malaysia 2023. Kempen beli barangan Malaysia ni sebenarnya kita bukan sahaja kita nak menjanakan pendapatan dan sebagainya, tapi lebih kita berada dalam bulan kebangsaan sekarang. Dan juga melalui pembelian barangan buatan Malaysia atau barangan Malaysia ni kita nak meningkatkan patriotisme rakyat. Dan bukan sahaja pada pembeli sahaja untuk beli barangan buatan Malaysia kita tapi kepada pengusaha, peniaga pun juga ada patriotisme dia mengeluarkan barangan yang berkualiti, yang bermutu, standing kan. Jadi apabila kita sebut barangan buatan Malaysia, kita tak katakan barangan buatan Malaysia sebagai barangan murah, tapi adalah barangan yang harga berpatutan, berkualiti dan berjenam. Itu lebih penting. Itu yang lebih penting. Betul. Barangan yang ada ni, barangan Malaysia ni sebenarnya setanding dengan barangan luar, malahan jauh lebih murah kan berbanding dengan barang luar. Okey, Datuk, kami juga nak ambil kesempatan ni nak tinjau lah dari segi vendor. Boleh kita sama-sama? Boleh, Datuk. Kita walkabout kat sini. Kabarnya hari ini ada 11 pemamir dan juga vendor kan, Datuk kan? Saya tertarik ni. Chapati. Food truck ni. Perut pun dah berkeroncong. Datuk dah breakfast? Belum lagi, kita belum. Kita tengok ni. Chapati on wheel. Chapati on wheel. Nak pakai chapati tak payah pergi kedai dah. Tak payah kedai. Kita cari je vendor yang ada kat sini. Kalau tengok menu-menu yang ada, pastinya memang cukup, orang kata meriah lah. Ada chapati, ada kari ayam, kima. Ini memang betul-betul buat kita rasa berselera ni. Betul-betul. Okay, kita nak tanyalah kepada pengusahanya. Assalamualaikum. Okey, nama siapa ni? Muhammad Kasim. Muhammad Kasim. Okey, apa yang best, apa yang menariknya ada dekat Chapati on Wheel ni? Kita kalau tempat kita makan tu kita buat panas-panas lah kita pergi. So lebih tambah selera lah kalau makan tu panas-panas kan. Dan itulah kelebihan dia. Yes, kelebihan dia memang betul. Chapati ni memang kita kena makan panas-panas. Tambah-tambah lagi, tengok dia punya kari ni ada kari ayam, kari kambing. Datuk pilih kari apa Datuk? Kalau saya pilih kari ayam. Kari ayam. Kejap lagi chapati kari ayam 3 set. Saya nak tambah kima. Okey. Ini pula kalau kita lihat ada Ruzima dari segi fashion batik, saya kira ya Datuk Ini antara salah satulah yang ada. Pastinya kalau kita lihatlah kan antara tarikan utama produk Malaysia adalah batiknya. Betul. Dan kita harus membanggakan jenama batik Malaysia ni. Okey, kita tanya kepada pengusaha batiknya. Ni anaknya ni maknya ya. Minta je. Okey, maknya. Siapa namanya? Saya Wan Ruzima binti Wan Abdullah. Saya bermula dengan saya branding Ruzima Batik dengan Mahipo pada tahun 2022. Ini batik lukis ke atau batik cetak? Okey, di sini kami mengenengahkan dalam koleksi kami ni ada 3 teknik batik ni. Okey. Di sini adalah teknik batik canting. So ni batik block. Dan sini batik tie and dye. So ni antara teknik-teknik yang ada dalam kita lah, pembatik-pembatik di seluruh Malaysia, insyaAllah. Alright, terima kasih. Terima kasih Puan. Kita juga nak tinjau di sebelah sana. Yang perfume-nya mana Yang ni perfume ni? Ini ya perfume. Kita ada ni apa? Swipe minyak rambut Betul. Okey, minyak rambut. Lepas tu apa ada kat sini lagi? Okey, Fad, kalau tengok kat sini kita ada pomade. Okey. Kita ada juga clay dan kita ada perfume, kita ada juga room spray. Okey, kalau kat sini kita sebenarnya
usahawan KPDN daripada Perlis. Oh, boleh. 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 Okay. Kita ada buat melalui kempen barangan buatan Malaysia ni. Kita dapat masuk ke hypermarket. Okey. Sekarang dah ada kat Lotus, Lulu dan ada few lagi lah hypermarket. Okey, tahniah. Okay, sekarang juga kita tengah bangunkan franchise lah untuk outlet franchise melalui KPDN juga. Ya, okey. Kalau kita lihat packaging-packagingnya dekat sini memang setanding antarabangsa ni. Kan? Okey. Terima kasih bang. Tahniah. Okey, selain itu juga kita ada produk ini Pest Protection. Wah, tengok dari segi packaging dia nampak mewah ya, Datuk. Okey, boleh cerita sikit? Okay, Grams Asia ni adalah produk yang berasaskan 100% natural. Kita ada air care, kita ada pest protection dan kita juga ada cleaning products lah. Jadi maknanya ini adalah sepenuhnya kelengkapan rumah yang kita buat lah setiap satu produk ni. Dan sebenarnya produk-produk ni semua kita ada juga keluarkan produk baru, English Rose. Jadi kita memang orang kata apa, target to all household dan kita juga pastikan yang selamat untuk anak-anak dan juga baby. Okey, baik. Kalau kita tengok banyak sangat vendor yang ada pada hari ini, termasuklah daripada Zarina Zainuddin kita ada artis kita ujung sana. Kita ada Irman Kebab, Shawarma. Lepas tu katanya kopi. Ni vendor kat belakang ni. Datuk, pagi ni dah kena kopi belum? Kopi saya dah kena. Saya tengok kopi satu. Wow, hebat ni. Okey, jom kita nak bersama-bersama je kopi satu ni. Assalamualaikum. Dah ada kopi belum? Belum lagi. Okey, cerita sikitlah tentang sesuatu yang istimewa ni. Okey. Okey, biji kopi kita ni daripada Ranau Sabah. Ranau Sabah. Kita di projek bawah Hama. Hama akan kru kita punya petani dekat Ranau Sabah lah. Dan hasil biji kopi yang 100% Arabica tempatan tu kita beli. Dan kita, sampai itu kita bantu petani kita lah. So kita jual kat sini lah. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan ini. Biasanya kalau kita pesan kopi, latte lah, caramel macchiato dan sebagainya. Tapi ini lain daripada yang lain, daripada kopi satu ni, durian latte. Awak suka ya? Saya suka durian. Saya suka latte. Jadi gabungan antara latte dan durian ada dalam ni. Rose latte pun ada. Rose latte macam-macam ada. Datuk, terima kasih banyak-banyak bersama kami di MSI pagi ini. Inilah suasananya. Walaupun di si pentas mini carnival, warga Media Prima boleh turun selepas ni. Kita shopping ramai-ramai. Barangan buatan Malaysia. Betul tak, Datuk? Barangan baik, barangan kita. Barangan kita. Okey, jadi terima kasih ucapkan kepada Datuk Rohaizi Bahari, Pengarah Kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Kita support barangan Malaysia. Dan esok kami akan kembali lagi bersama dengan rakan setugas. Topiknya isu sampah di kawasan luar bandar. Tapi kita lihat kat sini mereka dah berniaga. Kemas kat sini bersih. Jadi kita nak cakap tentang esok ni, kalau ada di antara kita yang mungkin terdampak sampah dan sebagainya. Jadi isu-isu itu kita ketengahkan, isu sampah di kawasan luar bandar. Okey, Datuk, Capati kita dah siap. Jom. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Mana Capati?